Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat, minta maaf tadi terputus seketika siaran kita. Ahlan Zimah Don, Sania Mustafa, Z.A. Hashim, Laila Umar dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita bertemu dalam pertemuan pembacaan kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah yang mana menceritakan 40 hadis yang menceritakan tentang sebaik-baik perkara dan juga sebaik-baik amalan. Lalu sebelum kita bermula, mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Kita akan berkongsi tentang sebaik-baik amalan, tentang amalan-amalan yang baik. Lalu kita telah tiba pada riwayat. Riwayat yang ke-7 kalau tak silap saya sebentar. Kepada sahabat-sahabat yang ada buku, maka kita telah tiba pada riwayat yang ke-7 pada muka surat yang ke-48. Muka surat yang ke-48 daripada kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah. Lalu kepada sahabat-sahabat yang ada, maka yang ada buku mohon buka muka surat yang ke-48, hadis yang ke-7. Hadis ini menceritakan tentang zikrullah adalah sebaik-baik amalan. Lalu hadis ini daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apakah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal warik khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullahi ta'ala. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahukah aku khabarkan sebaik-baik amal perbuatan? Masya-Allah. Nabi SAW sendiri menyebut sebagai sebaik-baik amal perbuatan. Bi khairi a'malikum. Apakah sebaik-baik amal perbuatan? Apakah sebaik-baik amal perbuatan? Bahkan yang paling suci di sisi Allah, sebaik-baik amal, yang paling suci, yang paling tinggi dalam mengangkat darjat, serta yang lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik pula bagi kalian daripada menghadapi musuh sehingga pada waktu itu kamu menebas leher mereka dan mereka juga menebas leher kalian. Nabi sebut 5 amalan ini lebih baik daripada 5 ini. Yang pertama tadi, sebaik-baik amalan. Azka, yang paling suci. Arfa, yang paling meninggikan darjat. Kemudian lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Yang kelima, lebih baik daripada pada waktu itu menebas leher musuh dan musuh pula menebas leher kalian. Maka semestinya sahabat nak tahu tak apakah amalan itu. Kalau tak nak, tak apalah, kita berhenti sampai ke sini dan kita sambung nanti pada pertemuan esok. Lalu ada tak nak tahu apakah amalan itu? Sebab Nabi sendiri tanya soalan. Sebab itu apa jawapan para sahabat? Jawapan para sahabat, bala ya Rasulullah. Bahkan wahai Rasulullah, maklumkanlah kami, apakah amalan itu yang baik, yang paling suci, meninggikan darjat, lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik daripada menebas leher musuh. Apakah amalan itu? Maka Nabi SAW, lalu ramai yang kata nak, sama seperti para sahabat. Moga Allah menjadikan hati kita sentiasa menginginkan kebaikan. Maka sabda Nabi SAW, zikrullahi ta'ala. Apakah sabda Nabi? Amalan yang kita nampak biasa. Sabda Nabi, berzikir, ingat kepada Allah. Masya Allah.
Ini menunjukkan sebaik-baik amalan. Sebab itu penulis bawakan buku ini pada riwayat yang ketujuh. Lalu zikrullah ta'ala. Lalu sebab itu kena banyakkan zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kemudian selawat kepada Rasulullah. Kemudian istighfar. Seterusnya, maka di sini dibawakan faedah. Apakah maksud zikir? Zikir maksudnya adalah melepaskan diri daripada lalai dan lupa. Bebaskan diri kita daripada kelalaian, daripada lupa. Macam mana kita nak bebaskan diri? Menghadirkan hati secara berterusan. Itu maksud zikir. Ingat, dari segi istilah pula, zikir maksudnya menyebut nama sesuatu dengan hati dan lisan. Sama ada dengan hati ataupun dengan lisan. Baik ketika mana menyebut nama Allah, sifat-sifat Allah, ataupun perbuatan Allah, ataupun menyebut nama para rasul, para nabi, ataupun berbuat amal yang baik seperti membaca Al-Quran. Al-Quran pun dikira sebagai zikir. Bertasbih, memberi nasihat pun dikira sebagai zikir peringatan. Imam Nawawi rahimahullah menulis pada muka surat yang ke-50 ini, berzikir adalah satu amalan yang disyariatkan dan sangat dituntut. Ia dapat dilakukan dengan hati atau dengan lidah. Ada orang berzikir dengan hati, ada orang dengan lidah. Namun kata Imam Nawawi, afdal jika dilakukan dengan kedua-duanya sekali. Nabi SAW bersabda, "Man ajaza minkum 'anil laili an yukabidah, wa bakhila bil mali an yunfiqah, wa jabuna 'anil aduwi an yujahidah, falyukthir min zikrillahi ta'ala." Sabda Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang lemah untuk bangun keseluruhan malam, dia tak mampu nak bangun keseluruhan malam, kedekut pada waktu itu untuk infakkan harta kekayaan dia, takut untuk berjihad melawan musuh, maka sabda Nabi SAW, apa dia kena buat? Bangun malam pun dia tak boleh bangun. Pada waktu itu jihad lawan musuh pun tak boleh. Infak harta pun bakhil. Maka sabda Nabi SAW, falyukthir, maka hendaklah dia memperbanyakkan mengingati Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Memperbanyakkan mengingati Allah. Hadis yang terakhir kita baca untuk hari ini adalah tentang belajar dan mengajar Al-Quran. Hadis ini adalah hadis yang famous, yang masyhur daripada Uthman bin Affan, daripada baginda Nabi SAW. Baginda bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Muka surat yang ke-54. Sabda Nabi daripada Sayyidina Uthman bin Affan, sebaik-baik, kita sedang menceritakan tentang sebaik-baik amalan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan lepas dia belajar, diajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi. Maka dalam hadis ini adanya galakan untuk mempelajari Al-Quran dan ajar Al-Quran. Kenapa? Kerana banyaknya ganjaran pahala, kerana diganjari pahala ilmu yang bermanfaat, yang berpanjangan. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajar orang lain lebih baik daripada orang yang belajar Al-Quran tapi tak mengajar kepada orang lain. Kenapa? Kerana orang yang mengajar Al-Quran, mereka pada waktu itu telah meneruskan ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam Al-Quran sebut wa yu'allimuhumul kitab, dan para rasul ini mereka mengajar kepada manusia tentang Al-Kitab, tentang Al-Quran. Maka saya tengah belajar Al-Quran, terima kasih Hardi Suhaimi, lalu bukan sekadar belajar, niat untuk mengajar. Kalaulah kita sekadar belajar, kita belajar untuk diri kita sahaja, dan pada waktu itu kadangkala kesungguhannya tak sebanyak orang yang belajar untuk mengajar. Cuba kalaulah contoh saya kata, saya nak baca satu hadis ni, tapi hadis ni saya takkan ajar kecuali orang tu dia ajar. Kita akan dengar dengan lebih teliti, kita akan dengar dengan lebih kuat, kita akan dengar dengan lebih baik. Kenapa? Sebab kita nak mengajar. Tetapi kalaulah kita belajar sekadar untuk diri kita, maka pada waktu itu cara dia berbeza. Sebab itu Nabi menyebut sebaik-baiknya adalah orang yang belajar dan dia mengajar.
Kenapa? Sebab bila dia mengajar, betul Kak Zahara Alias, maka pahala dia berpanjangan. Sebab itu kita asyik sebut, bila dah belajar, kongsikan, sharekan, sampaikan, sebarkan, kongsikan. Kenapa? Sebab ianya menjadi pahala yang berpanjangan. Betul. Sebab itu kata Al-Fadhil Ustaz Hazri juga, maka pada waktu itu pahalanya berpanjangan, manfaatnya berpanjangan. Maka pada waktu itu kita belajar, kita ajar pada orang lain, orang tu ajar pada orang lain, orang tu ajar pada orang lain. Itulah maksud pahala yang berpanjangan. Boleh ke boleh? Kita niat belajar dan juga untuk ajarkan Al-Quran, insya-Allah. Kita berhenti di sini. InsyaAllah pada pertemuan berikut kita akan sambung hadis yang lain. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih kepada sahabat yang meluangkan masa, yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.